nafsiha anta khairu man anta waliyuha wa maulaha amma ba'du. Para penonton, para pendengar, ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan rahmat Allah, dengan hidayah Allah, dengan taufik Allah dan pertolongan daripada Allah, kita dapat lagi menyambung majlis ta'lim kita secara on air, secara ke udara, tidak bersemuka tapi secara ke udara. Alhamdulillah, ini juga rahmat daripada Allah. Ikhwan, kita menyambung perbicaraan kita daripada risalah kita Hidup dan Kejayaan. Pada waktu ini kita melihat tajuk yang akhir. Tajuk yang akhir daripada risalah kita ini, iaitu tajuk dia Awal Perjalanan Mencari Sinar Kejayaan, yakni aflah. Pertama, kita telah melihat makna aflah. Yang kedua, kita telah melihat apakah halangan-halangan, yakni perkara-perkara yang tak boleh ada dalam jiwa kita, dalam benak fikiran kita, dalam hati perut kita, kalau kita ingin berjalan menuju Allah dan ingin meraih dalam dunia ini dan akhirat yang nama dia aflah, suatu kejayaan. Selepas kita kata hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, suatu kejayaan. Maka setelah kita melihat apakah perkara-perkara yang menghalang kita, tak banyak. Kalau mengikut pelajaran kita yang silam, tak banyak. Tapi yang tak banyak itu pun sukar kita nak buat, iaitu kita menjaga hubungan dengan ibu bapa. Sebab kalau kita derhaka ibu bapa, dia akan menyebabkan perjalanan kita mencari aflah, kejayaan hidup dunia dan akhirat itu tergendala. Yang kedua, kita diminta menjauhi sebarang bentuk kezaliman. Bukan kata buat zalim, cenderung kepada zalim pun tak boleh, sebab dia akan mencacatkan perjalanan kita. Ketiga, kita diminta meninggalkan ghibah. Ghibah, mengumpat, menggunjing orang. Kenapa ikhwan? Kerana dalam mengumpat itu menunjukkan kita tak fokus pada diri kita. Kita hanya ishtighal bi'uyubil khalqi. Mata kita, fikiran kita, hati perut kita ni sibuk dengan orang. Kita tak sibuk dengan diri kita. Dan dia akan menghalang perjalanan kita untuk mencari sinar aflah. Yang keempat, kita disuruh belajar meninggalkan kecintaan kepada dunia dan sebagai ganti memupuk kecintaan kita kepada akhirat. Artinya akhirat itu lebih kita cintai daripada dunia. Yang kelima, yang keempat, dia 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 perkara. Itu dikatakan perkara yang kita disuruh jaga, sebab perkara-perkara itu semua ikhwan, dia akan menyebabkan perjalanan kita menjadi sangkut dan kita tak akan sampai menuju Allah. Pada waktu yang berkat ini, pada saat yang berkat ini, fi hazihi lailah mubarakah ini, kita melihat tajuk kecil, Awal Perjalanan Mencari Sinar Kejayaan Aflah. Apakah anak tangga yang pertama setelah kita berusaha bersungguh-sungguh, mujahadah sungguh-sungguh, jaga daripada 4 perkara tadi, maka disuruh kita buat perkara yang pertama. Ini perjalanan kita nak mencari aflah. Yang pertama, dia kata banyak menyebut nama Allah, zikrullahi kathira. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran kathira. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, Allah kata, perbanyakkanlah kamu
berzikir, artinya mengingati Allah. Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. Jadi orang yang tidak menyebut nama Allah dengan hati atau dengan lisannya, di mana Allah dalam dirinya, mustahil dia sampai kepada Allah dengan jalan tidak mengingati Allah. Jadi perkara yang pertama kita kena buat, setelah kita jaga 4 perkara tadi, kita tidak derhaka mak bapak. Kalau kita terderhaka, kita cepat-cepat betulkan balik, minta ampun. Ada yang bertanya, kalau mak ayah saya dah mati macam mana? Saya tak sempat minta ampun. Ya, tentulah kita istighfar, bertaubat kepada Allah. Ada pepatah menyebut, iaitu dikatakan mak menakan kita ni dipanggil sebagai khalati, khalah. Dia manzilatil ummi. Mak menakan kita, maknanya adik-adik perempuan mak kita, kakak mak kita, atau adik-adik mak kita, dia menepati tempat mak kita sekiranya mak kita dah mati. Kita boleh buat baik pada mereka. Tok kita, ibu kepada mak kita, kita buat baik. Kita buat baik pada kawan-kawan baik mak kita. Kesemuanya itu akan menjadi, kita kata badal, dia akan menjadi ganti sebagai kebaikan kita pada mak pak kita. Kita berdoa, kita memohon istighfar kepada mereka. Diri kita tak terlibat dengan kezaliman dan cenderung kepada kezaliman. Kalau ada orang kita zalim, kita pulangkan balik hak dia. Yang mana perlu minta maaf, kita minta maaf balik. Kemudian kita cuba belajar melihat betapa akhirat itu lebih mulia daripada dunia. Dunia tidak pernah lebih daripada akhirat. Kita cuba tinggalkan perkara yang tak ada kena mengena dengan kita. Hal orang, keaiban orang, kelemahan orang, kita cuba tinggalkan. Kita tak mau lihat yang tu. Kalau Allah menampakkan juga pada mata kita, kita pohon pada Allah. Kita kata, ya Allah, kau bukakanlah mata hati aku, nampak keaiban aku, dan kau tutupkanlah mata aku daripada melihat keaiban orang. Tuhan, tunjuklah pada diri aku keaiban aku, aib aku. Kau tutupkanlah kepada mata aku ini daripada melihat aib orang. Kemudian setelah kita selesai benda itu semua, kita memulakan ini. Bahasa yang biasa dipakai, dia kata kita mula beramal. Bagaimana kita beramal? Zikrullahi katsira. Kita banyak ingat Allah. Apa maksud banyak ingat Allah di sini, ikhwan? Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan juga para ulama kita yang lain, mereka menyebut, andai kata dalam hidup kita ini, kita start pada bangkit pagi, kita bangkit pagi, kita kata Alhamdulillah, kita baca doa tidur. Kemudian kita pergi ke tandas, kita baca doa masuk tandas. Kita keluar, baca doa keluar. Kita berwuduk, mulakan dengan bismillah. Dah habis wuduk, kita baca doa wuduk. Kemudian kita sembahyang, sama ada sembahyang sunat ke sembahyang fardu. Kalau sembahyang tu sembahyang fardu, lepas sembahyang fardu kita berzikir, wirid rawatib, wirid-wiridnya mengikuti solat fardu. Selesai, kita pun bersiap nak pergi kerja. Kita pun siap nak pergi kerja. Kita keluar rumah. Kita keluar rumah, kita baca doa keluar rumah. Kita baca doa keluar rumah. Kita masuk kenderaan, kita baca doa kenderaan. Dah habis itu, jalan kenderaan. Kita pun buat kerja semua. Nawaitu kita buat kerja itu kerana ibadat, mencari nafkah hidup. Kita tak kecoh selama kita bekerja. Kita menjaga perkara-perkara tadi. Jangan kita zalim dengan pekerjaan kita. Jangan kita menginayai orang semasa kita bermuamalat dengan orang ketika kita bekerja. Jangan sombong, jangan takabur. Jangan matikan perasaan rahmat kita pada orang.
Kemudian kita balik rumah. Kita balik rumah, kita naik balik kenderaan kita, baca doa kenderaan balik. Sampai depan rumah, kita masuk rumah, kita baca doa masuk rumah. Bagi salam pada keluarga kita. Kita pun pergi ke tandas, baca doa masuk tandas, keluar tandas baca doa. Kita pun pergi ke meja makan, makan dengan keluarga. Memulakan dengan bismillah. Dah habis makan, kita mengucap alhamdulillah. Kemudian kita solat, kita berwirid yang mengiringi solat fardu. Bila sampai waktu nak tidur, kita mengamalkan zikir-zikir tidur yang Nabi ajak. Tasbih masa tidur, bacaan masa tidur, berdoa. Kemudian kita tidur. Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata, kalau ini kita buat dalam hidup kita, kita susun hidup kita dengan apa yang Tuhan telah susun pada kita, Ibn Taymiyah kata kita telah termasuk dalam ayat ini. Kita telah banyak mengingati Allah. Jadi bukanlah makna zikir yang banyak ni sehari kena perhabis sampai 1000 zikir, 5000 zikir, tak masuk yang tu. Itu bukan maksud dia. Andai kata dalam hidup kita ni, sampai tidur balik, plan hidup kita itu, raja hidup kita itu, kita ikut cara Rasulullah. Kita telah pun masuk dalam ayat, kita orang yang mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Kita istighfar sehari semalam. Yang lain daripada istighfar berkaitan dengan solat, 100 kali ataupun kurang sikit 70 kali. Kita nak ambil tasbih-tasbihnya lain 100 kali ataupun kurang sikit 70 kali. Telah pun kita masuk dalam ayat mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya. Jadi langkah yang pertama, seorang Muslim bila dia nak mencari aflah, nak mendekatkan diri pada Allah, dia kena beramal. Apabila dia mula beramal, ikhwan, dia mestilah melihat tuntutan dia, tuntunan dalam beramal, pedoman dalam beramal, kompas dalam beramal, ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda kekasih Allah, baginda Habibullah, baginda Khalilullah. Baginda adalah yang dikasihi dan dicintai oleh Allah. Baginda mencintai Allah dan Allah membalas cinta baginda. Maka seorang itu tidak dikatakan berzikir sebanyak-banyaknya pada Allah. Sekiranya dia berzikir banyak, katalah sehari semalam dia baca 10,000 kali, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Tapi caranya, jumlahnya, kaifiatnya, langsung dia tidak ambil daripada Nabi. Walaupun dia banyak sebut tasbih, maka dia tak masuk dalam ayat orang yang banyak mengingati Allah. Kenapa ikhwan? Ini kerana petunjuk di dalam kita beramal tetap kekal sampai kiamat dua, iaitu ikhlas dalam beramal dan mengikut Muhammad Rasul utusan. Tak ada pilihan. Dan lagi satu kata para ulama, itu ikhwan, beramal ni ada dua macam. Bukan dua macam. Beramal ni ada dua kondisi. Kita beramal ada dua kondisi. Kita disuruh mengingati Allah sebanyak-banyaknya dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama, kondisi beginilah, kondisi aman. Macam kita biasa, kita tak diuji dengan sakit, tak diuji dengan kesusahan, tak diuji dengan musibah, tak diuji dengan kemarahan, tak diuji dengan kehilangan. Kita beramal. So dalam kondisi yang pertama ini, kondisi aman ni kita kata, maka kita mestilah beramal cara yang diajar oleh Rasulullah. Dan mestilah kita beramal sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya maksudnya ikhwan, lihatlah amal itu kepada Rasulullah. Mustahil turun ayat Quran kepada Nabi, berzikirlah pada Allah sebanyak-banyaknya, kemudian Nabi tak menghurai dan tak menunjuk makna sebanyak-banyaknya itu macam mana mengingati Allah. Mustahil. Maka dalam apa sekalipun taqarrub ilallah, pendekatan diri kita kepada Allah mesti melihat kepada Al-Habib, Al-Mustafa, Al-Mukhtar ini, iaitu seorang yang dicintai oleh Allah, pilihan Allah, satu orang yang telah Allah buktikan Allah mencintai dia. Lagi satu ikhwan, kondisi yang kedua, kondisi
ketika emosi kita tidak terkawal, suasana marah, kita sedih, kita berada dalam keadaan mendapat musibah, kita berada dalam keadaan kita down, kita stres, kita mendapat tekanan. Kondisi ini pun ikhwan, kita tidak boleh beramal melainkan mesti di atas petunjuk Muhammad. Sehingga kan ikhwan, para ulama kita sebut, andai kata satu orang diuji dengan dosa, dia terbuat satu dosa yang pada pengetahuannya dosa dia buat itu dosa yang besar. Tiba-tiba dia rasa macam frust, dia rasa macam awaklah aku jadi macam ni. Dia kena pastikan perasaan dia, kedudukan dia setelah dia berdosa mesti sama dengan petunjuk Muhammad. Dia tak boleh lari daripada petunjuk Muhammad. Dia tidak boleh menghukum diri dia lebih daripada apa yang Tuhan tentukan. Aku ni tak gunalah, awaklah aku ni tak mau mati, Tuhan pun tak akan ampun aku. Dia tidak boleh begitu. Kerana kita dalam keadaan aman, maksud saya emosi tak terganggu, jiwa tidak kacau. Dengan dalam keadaan jiwa kacau mesti di atas petunjuk Muhammad. Itulah yang kita daripada Amru bin Al-As. Nabi menyatakan sesiapa yang dia dalam keadaan senang, segar di atas sunnah dan dalam keadaan lesu di atas sunnah, maka dia mendapat petunjuk Allah. Jangan ketika keadaan biasa atas sunnah, ketika keadaan diuji mula meninggalkan sunnah. Jangan, maka itu tanda dia yang halak, dia akan binasa. Maka kerana itu petunjuk Muhammad mengajak kepada kita, kalau kita terjebak dengan kesalahan, kita beristighfar dan kita bertaubat. Kita jangan bawa diri kita ke satu tempat bersunyi-sunyi, kemudian kita hanya menangis. Yang menangis itu tidak disusuli dengan istighfar, mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan Muhammad. Maka itu kita telah termasuk di dalam godaan yang halus dan kita tidak berada di atas petunjuk Allah dan Rasul. Maka dua kondisi itu ikhwan, kita kena jaga diri kita. Maka seorang yang hendak mencapai makam aflah ini, makam kejayaan ini, dia kenalah ada dalam diri dia mengingati Allah. Mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Hatta kita nak baca Quran sebanyak-banyaknya. Tengoklah bagaimana Nabi kita salawatullah wassalamuhu alaihi mendidik para sahabat baca Quran. Ada sahabat yang nak menghabiskan Quran kurang daripada 3 hari. Nabi larang. Tapi dia buat juga. Bila Nabi dah wafat, mai hari tua dia mengaku. Dia kata, awaklah aku ketegak sangat dulu. Sekarang ini amalannya aku buat tak ikut cara Nabi, sangat membebankan aku. Ya ikhwan. Jadi sentiasa di atas petunjuk Nabi Muhammad. Sentiasa. Maka perbanyakkan zikir kepada Allah. Perbanyakkan zikir. Kata para ulama kita ikhwan, Imam Nawawi sebut dalam Al-Azkar, ketika dia menghuraikan makna zikir itu, dia menyebut pandangan para ulama. Zikir juga bermakna kita duduk dalam majlis ta'lim, mendengar ayat-ayat Quran dihuraikan, mendengar tafsirannya, mendengar hadis. Itu juga bermakna kita sedang mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Dan zikir juga dengan makna nasihat, memberi nasihat. Kita mendengar nasihat, orang menasihati kita. Kita menjadi pendengar yang baik ketika orang nasihat kita. Dan kita juga menjadi pendengar yang baik ketika kita dinasihati. Ini juga termasuk di dalam makna mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Sehingga kan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, itu juga termasuk di dalam mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya. Jadi ikhwan, mestilah kita dalam langkah yang pertama ini berhati-hati. Kenapa ikhwan? Kalau dalam langkah yang pertama ini kita gagal faham makna dia, kita gagal mencapai makna dia, nanti langkah berikutnya kita akan zallah, kita akan tersasar ke tempat lain. Kalau kita faham mendekati Allah itu, kita kena mula beli tasbih dan kita kena berwirid banyak, sebanyak-banyaknya sampai tak tidur. Itu kita mula tersalah faham. Itu menunjukkan apa ikhwan? Dalam kita mengingati Allah, kita telah meninggalkan
suatu potret yang Allah berikan kepada kita. Kita tak melihat kepada contoh. Seperti yang kita telah berulang-ulang kali sebut ayat 21 daripada surah Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Betapa Muhammad itu sentiasa dalam keadaan uswatun hasanah. Muhammad dalam keadaan uswatun hasanah. Dia adalah contoh. Maka zikir apa kita nak pakai? Ambil daripada Muhammad. Jumlahnya, penghayatannya. Bukan kita ambil daripada syekh-syekh. Syekh-syekh mungkin boleh bagi zikir, ustaz boleh bagi zikir, tetapi mesti menyampaikan daripada Nabi secara sahih. Jangan bikin jumlah zikir. Jangan tentukan masa berzikir. Semuanya secara amanah, secara murni, secara suci dan bersih, ambil daripada Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi. Ikhwan, dalam perkara mengingati Allah ini, dia sangat luas, ikhwan. Dia sangat luas. Al-Quran menyebut kepada kita tentang innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Al-Quran dia bagi satu panduan pada kita tentang orang-orang yang dalam hati mereka itu ada iman. Kerana iman duduk dalam hati, ikhwan, antum tak tahu saya beriman ke tak. Dia tak lihat pada uniform. Bukan kerana berkepiah, bukan kerana berjanggut, bukan kerana pakai baju-baju yang menunjukkan kita ini orang baik-baik. Tak. Iman duduk dalam hati. Tapi kalau iman tu duduk dalam hati, sampai siapa pun tak tahu, dia jadi masalah juga. Nanti satu orang tu dia keluar rumah berjalan dengan seluar Superman. Dia kata, awak pakai seluar Superman. Dia kata, hang bukan tahu, walaupun aku pakai seluar ni hati aku beriman. Nanti leceh juga lagu tu. Allah Jalla wa'ala turunkan ayat, dia cerita konteks antara iman dalam hati dengan apa yang akan jadi perwatakan orang beriman. Innamal mu'minun, sesungguhnya Allah kata orang-orang yang dalam hati mereka itu ada iman, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Benda tu duduk dalam hati. Tapi Tuhan kata begini. Allah kata idza dzukirallah, bila kamu ingatkan dia pada Allah, wajilat qulubuhum, kamu akan dapati hati dia itu tersentuh. Bila jantung tersentuh, ikhwan, ayak muka akan tersentuh, kepribadian akan tersentuh, suara akan berubah, perwatakan akan berubah, mata akan berubah, cahaya mata akan berubah. Itu kenapa berubah? Kerana kesan iman dalam hati dia. Ya ikhwan, adanya aircon. Bila aircon saya rasa lampu menyala, itu tanda kata ada karen. Maka aircon menyala, kipas berpusing, tanda apa? Tanda ada karen. Kita pergi ke pelak, kita tekan, menyala. Tanda apa? Tanda ada karen. Tapi kalau kita tekan, lampu tak keluar cahaya, kipas tak berpusing, buka aircon pun tak hidup, tanda apa? Tak ada karen. Manusia ni kalau dalam diri dia ada iman, mata dia akan tunjuk. Bukan dia buat-buat. Dia akan pergi kepada ciri yang Tuhan sebut. Bukan dia membikin ciri. Bukan dia design ciri itu. Dia bukan tailor untuk design ciri. Tuhan yang sibghatullah. Tuhan yang celup hati dia dengan sifat itu. Maka dia tak boleh bohong. Orang beriman, wajilat qulubuhum, kontak jantung dia dengan zikir Allah. Apa dia zikir Allah? Mengingatkan dia kepada Allah. Zikir, Quran, sunnah, majlis ta'lim, nasihat menasihati, perkara-perkara yang bermanfaat, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kesemuanya itu dikatakan zikrullah. Maka apa akan jadi, ikhwan? Jiwa dia kembang, respon. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu
zadatuhum imanan. Bila dibaca ayat Allah, sama ada ayat manzurah, ayat makruah, ayat-ayat bersifat kauniyah alam, kebesaran Allah, ataupun ayat-ayat lafaz Al-Quran, kau akan lihat perubahan diri dia. Zadatuhum imanan. Bacaan tilawah Al-Quran itu sangat memberi penambahan kepada iman dalam diri dia. Dan kau akan tengok perubahan pada perwatakan dia. Bukan perwatakan yang dia bikin-bikin, daripada Allah. Dengan perwatakannya tandanya khusus, sehingga orang-orang yang tak beriman cuba berperwatakan demikian, tak akan jadi. Dia akan istiqamah dengan cara itu. Dia akan ada ikhlas, dia akan ada sabar, dia akan ada istiqamah, dia akan ada redha. Ya ikhwan. Dan orang-orang yang macam ni, Allah Ta'ala kata, wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal mereka tinggi pada Allah. Satu daripada sifat orang beriman ni ikhwan, yang bila kita baca Quran kita dapat lihat yang berkaitan dengan ayat ini, dia termasuk dalam ayat ini, bukan saja kita disuruh berzikir untuk mendekatkan diri pada Allah, baca Quran dengan mencontohi Nabi, tetapi kepribadian kita itu kena banyak mengingati Allah. Antum, saya bagi satu contoh. Apa yang terjadi kepada Siddiqul Akbar, kepada As-Siddiqul Akbar. Dalam umat Nabi Muhammad, dia inilah orang yang mendapat gelaran As-Siddiq, dan dia sangat akbar. Siddiqul Akbar, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa tak kenal Abu Bakar, ikhwan? Terkenal dengan kelemah lembutan dia, terkenal dengan sifat dermawan dia. Abu Bakar terkenal dengan rajulul buka, satu orang yang sangat menangis, suka menangis, sangat mudah menangis. Tapi antum tahu, para ulama tafsir riwayat pada kita, ada satu kejadian dalam hidup Abu Bakar, iaitu kisah apa ikhwan? Kisah ketika anak dia Aisyah radhiyallahu anha, masa tu Aisyah isteri Nabi, Aisyah diuji oleh Allah dengan fitnahnya sangat azim, sangat besar, sangat dahsyat. Aisyah dituduh ada hubungan sulit dengan seorang sahabat Nabi yang lain. Dan antum tahu kisah ini menyebabkan rumah tangga Nabi hampir pincang. Dan hampir-hampir Aisyah diceraikan. Dan ada di kalangan para sahabat kata, kalau kau ceraikan Aisyah tak ada apa-apa ya Rasulullah, Allah boleh ganti dengan yang lain. Dan Aisyah sangat terasa, sehingga turun surah An-Nur membersihkan nama Aisyah dari tuduhan. Antum tahu bila kisah ni berlaku di Madinah, dalam banyak orang yang percaya kisah ni, ada seorang yang terkenal dengan nama Mistah bin Usathah. Mistah bin Usathah. Dia ni siapa ikhwan? Ulama tafsir kata dia ni anak menakan Abu Bakar As-Siddiq. Dia ni di antara orang yang terpengaruh dan terpercaya dengan kisah ni. Dia ni ikhwan, dia seorang sahabat Ansar, dia miskin. Dia juga daripada sahabat Muhajirin, maaf saya, dia daripada sahabat Muhajirin fisabilillah. Tapi dia terpedaya. Saya tak dapat tahulah macam mana kisah itu diolah zaman hari itu. Kita tengok zaman hari ini pun kisah diolah pun kita jadi burung melatuk, duk ya banyak. Dia terpengaruh. Mistah bin Usathah ni. Tapi dalam masa yang sama ikhwan, dia miskin. Dia di antara orang yang kalau bahasa cakapnya, kalau Abu Bakar tak bagi pada dia duit, tak makan dia. Maknanya Abu Bakar sara hidup dia. Tapi satu hari ikhwan, bila dia jadi salah seorang yang pergi percaya Aisyah terlibat dengan kes ni, remuk hati Abu Bakar.
Sampai Abu Bakar kata apa? Terkeluar di mulut Abu Bakar, mulai hari ini aku bersumpah, aku tak akan bagi sekupang pun dah kepada Mistah bin Usasa. Antum bayang orang yang lembut hati macam Abu Bakar boleh keluar kata tu, apa yang dia rasa, ikhwan? Ini bukan orang perongoi. Seolah-olah lah saya bercakap bahasa Pulau Pinang lah senang sebab kita belum merentasi negeri lagi. Hang, aku jaga hang macam anak aku sendiri, dan hang dengan Aisyah bukan orang lain. Kenal. Hang boleh percaya Aisyah buat kerja tu? Dalam ni dia rasa, ya Allah. Okeylah, tak apalah. Seolah-olah mulai hari ni hang pandai-pandailah hidup, aku tak bagi sekupang dah kat hang. Dia terasa lah. Bakar nak buat lagu tu bukan senang, ikhwan. Dia terasa. Bila benda ni berlaku pada Abu Bakar, bila benda ni berlaku pada Abu Bakar, Allah Ta'ala menurunkan ayat dalam surah An-Nur menceritakan kata Aisyah tak salah. Bila cerita kata Aisyah tak salah ni daripada Quran, Mistah bin Usasah ni dia macam tersentak, dia tersedak, dia salah. Astaghfirullahalazim. Dia macam baru tergemam, ya Allah, Aisyah ni bukan saja sepupu aku, tapi Aisyah ni dia adalah bini Rasulullah. Mustahil Allah tak jaga bini Rasulullah. Benda tu baru tersedak main di fikiran. Kadang-kadang kita lagu tu, ya kawan, kita bila dah tersedak baru kita ya Allah, kenapa aku tak terfikir benda ni? Takkanlah Aisyah nak buat. Kalau Aisyah nak buat, takkanlah Tuhan nak biar dia kekal sebagai isteri Nabi. Ya Allah, awak daripada awal aku. Dia jadi lagu tu. Apa dia buat, ya kawan? Dia bertaubat kepada Allah. Dan dia mendapat hukuman had kerana menuduh orang tanpa saksi. Lepas dah selesai, Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun satu lagi ayat dalam Al-Quran. Allah tegur Abu Bakar. Abu Bakar luka hati dengan Mistah ni. Allah turun satu ayat tuju ke Abu Bakar. Dan Allah nak tengok Abu Bakar ni mengingati Allah ataupun tak. Yang ni saya nak kaitkan dengan kisah tadi. Bahawa orang bila dia nak kembali pada Allah, ikhwan, dia kena imbang antara lisannya mengingati Allah dengan perbuatan hidup mengingati Allah. Saya berzikir pada Allah, itu ingat Allah dengan lisan. Saya sentiasa memikirkan kejadian langit dan bumi, itu ingati kebesaran Allah. Tapi tingkah laku kita ni ingat tak pada Allah? Bila jadi sesuatu masalah dalam hidup kita, kita kembali tak kepada Allah? Allah turunkan ayat ke-22 daripada surah An-Nur. Allah kata apa dalam ayat tu? Allah kata wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allahu akbar. Allah kata apa? Allah kata wala ya'tali ulil fadli minkum was-sa'ati. Allah kata janganlah orang-orang kaya ni, orang-orang yang mempunyai kelebihan, kelapangan hidup, keluasan hidup dalam bentuk harta kekayaan, janganlah mereka bersumpah. Bersumpah apa? Mereka bersumpah bahawa mereka tidak akan tolong keluarga dekat mereka dan orang-orang miskin daripada muhajirin yang berjuang sabilillah. Jangan, Allah kata. Allah kata tetapi sebaliknya berilah kemaafan, berilah peluang kepada kawan yang tersalah tadi. Memang masa dia buat salah tu dia luka hati kita. Tapi Allah kata sekarang dia dah sedang. Dia berbeza, orang buat salah tak sedang, hanyut. Tapi dia ni, dia buat salah, dia sedang. Allah kata kesianlah kat dia. Maaflah dia. Allah kata, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Allah kata, tak sukakah engkau kalau Allah memberi keampunan pula pada engkau? Dengan kau maafkan dia, Allah ampun kau. Tak sukakah itu?
Bukankah Allah pengampun dan pengasih? Bila ayat ni turun, ikhwan, bila ayat ni turun dan disampaikan pada Abu Bakar, memang Allah tuju kat Abu Bakar. Masa Abu Bakar bangkit bersumpah, aku tak mau tolong dah Mistah lepas ni. Kecil hati, remuk hati. Cuba atau renunglah dalam hidup kita ni. Pernah tak kita lalui satu hari di mana orang buat kita sampai remuk hati? Memang kita rasa sangat perbuatan dia. Tiba-tiba satu hari, orang tu juga, dia sedang, dia insaf, dia mai jumpa kita. Dia minta maaf. Dan dia pula berada dalam kondisi yang sangat perlu ditolong. Allah didik kita jadi orang bagus. Allah didik jiwa kita ingat Allah. Apa Allah kata? Jangan dendam dengan dia. Maaf dia. Tolong dia. Berlapang dada. Tapi dengan syarat dia berubah. Dia nak berubah. Kalau dia tak berubah, dia fikir dia. Itu jalan hidup dia. Dia menangis, dia main dan dia memerlukan pertolongan. Allah kata maafkan dia. Walaupun kamu sakit hari itu, maafkan dia. Tolong balik dia. Dengan kamu tolong dia, Allah akan tolong kamu. Dengan kau maaf dia, Allah akan maaf kamu. Kau ampun dia, Allah ampun kau balik. Kau tak suka ke itu? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Hampa tak suka ke Allah tolong hampa, Allah maafkan hampa? Bila ayat ni turun pada Abu Bakar, dan kita tahu Abu Bakar ni terkenal dengan satu orang yang sangat mulia. Akhlak dia sangat mulia. Apa dia kata, ikhwan? Dia kata, bala wallahi inna nuhibbu an naghfir lana ya Rabbana. Abu Bakar kata, bahkan wahai Tuhan, kami sangat nak kau mengampuni dosa kami. Apa Abu Bakar buat? Dia berjalan pergi ke rumah Mistah. Dia yang pergi minta maaf dekat Mistah. Dan apa dia kata? Abu Bakar ni, summa raja'a ilal Mistah ma kana yasiluhu minan nafaqah. Dia bagi balik bantuan kepada Mistah kerana ayat ni. Subhanallah. Dan dia sujud syukur pada Allah kerana Allah betulkan dia. Sedangkan yang dia kena tu, ikhwan, perit, ikhwan. Dia kena, anak dia kena, menantu dia kena Rasulullah tu. Tapi dia rasa Allah didik dia. Ya Allah. Inilah, ikhwan, dikatakan jiwa, yang jiwa itu zikrullah. Jiwa yang tak ada dendam. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu. Tuhan, janganlah ada dalam hati kami ni, Tuhan, dendam, iri hati kepada orang yang beriman yang bersama dengan kami. Cabut buang perasaan tu, Tuhan. Allahu Akbar, ikhwan. Yang ini ikhwan, yang ini cerita Abu Bakar dengan Mistah bin Usasah ni, yang ini termasuk dalam tajuk yang kita baca tadi. Apa dia? Bila kita nak mencari aflah, kita kena ada apa? Kita kena ada zikrullah. Zikrullah dengan lisan, dia lebih mudah daripada zikrullah dengan akhlak. Macam Abu Bakar. Abu Bakar zikir Allah. Tentulah dia zikir Allah. Nabi monitor Abu Bakar kan. Dalam hadis kita duk baca selalu. Malam Nabi pernah lalu ke rumah Abu Bakar, dengar dia baca apa. Nabi menyinggah rumah Umar, dengar. Sampai Nabi tegur Abu Bakar. Nabi kata, Abu Bakar, angkat sikit suara engkau. Irfa' sautak. Aku tak dengar kau baca apa. Nabi kata pada Umar, ikhfid sautak. Rendahkan sikit suara engkau, wahai Umar, bacaan tengah malam. Nabi monitor sahabat. Mereka sahabat yang banyak berzikir pada Allah. Mereka sahabat yang mencontohi Nabi. Kata Umar dalam riwayat Bukhari kepada Hajar Aswad, kalau bukan kerana Nabi kucup engkau, aku takkan kucup engkau, kau batu. Abu Bakar pula kata apa? Tidak ada satu amalan dalam hadis Bukhari. Tidak ada satu amalan yang Nabi buat, melainkan aku pasti buat. Kalau amalan tu Nabi buat, kau dapati aku tinggal, aku takut aku akan jadi tersesat kerana meninggalkan apa yang Nabi telah buat. Begitu dahsyat mereka dengan sunnah, ikhwan. Namun sunnah itu sampai kepada kemuncak dia. Apa dia? Sunnah itu ada dalam kehidupan mereka, dalam tindak tanduk mereka, dalam memberi kemaafan pada orang. Saya tak boleh bayang macam mana perik Abu Bakar kena hari itu sampai dia boleh cakap begitu. Tak mau bagi dah bantuan. Wahai bukannya kena dia, anak dia. Tapi ada kena mengena dengan Nabi.
hang boleh percaya? Macam mana hang boleh percaya? Rasa sangat. Tapi Al-Quran telah mendidik dia. Ya ikhwan, kita pun kadang-kadang demikian dalam hidup kita ni ikhwan. Kadang-kadang dalam hidup kita ni ikhwan, kadang-kadang banyak benda kita tak sedar. Kita, kalau kita nak ambil cerita Abu Bakar dengan Mistah tadi ni sebagai kita punya contoh kan, cuba tengok banyak tak dalam hidup kita ni orang yang banyak buat salah dalam hidup kita, kemudian akhirnya datang kepada kita minta maaf. Dulu ada satu lagu dinyanyikan oleh siapa, tak apalah kemudian lah, tapi tajuk dia tiada maaf bagimu. Tiada maaf bagimu. Tak silap saya Sanis apa? Salamiah Hasan. Tiada maaf bagimu. Kau lukakan hatiku, kau datang kembali, maka tiada maaf bagimu. Pergilah, aku tak berkecil hati. Kalau orang tu buat salah, masa dia buat salah tu, kesalahan dia tu ikhwan, remuk hati kita. Kadang-kadang benda ni berlaku di mana ikhwan? Antara anak dengan mak, menantu dengan mertua, abang dengan adik, kak dengan adik. Remuk sangat. Tapi Allah Ta'ala takdirkan orang yang meremukkan hati kita tu berubah, datang pada kita. Kita tahu dia berubah, tapi kita nak lupa apa dia buat, nak bagi maaf tu Allah berat. Allah kata tak. Allah kata beri maaf pada dia. Beri peluang dekat dia. Allah guna perkataan, Allah kata waliya'fu waliyasfahu. Bagi maaf pada dia. Masa Allah suruh kita bagi maaf kepada siapa? Pada orang yang meremukkan hati kita dan dia datang minta maaf. Allah guna perkataan ala. Allah kata, tidakkah Allah kata, tak sampaikah pengetahuan pada kamu? Tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu semua suka kalau Allah mengampuni kesalahan kamu? Macam mana Allah nak ampun dosa kita? Dengan kita maafkan dia. Kemudian kita tolong dia. Allahu Akbar. Kadang-kadang mak bapak ni anak-anak buat remuk hati mak bapak. Kemudian mak bapak maafkan anak-anak dan bantu hidup anak-anak. Ya Allah ikhwan. Pasal itulah ganjaran mak bapak ni terlalu besar. Terlalu tinggi. Yang meremukkan hati dia anak dia. Kemudian anak tu juga datang minta maaf ke dia. Dengan mudahnya dia maafkan anak tu. Bukan takat dia maaf ikhwan. Dia tolong pula anak dia. Ya Allah. Orang macam ni Tuhan kata sudah tentu mendapat keampunan Allah. Inilah nama dia ikhwan. Zikrullah. Ketika malaikat menulis amalan kehidupan kita, pada perbuatan kita ikhwan, pada tingkah laku kita, itu tertulis bahawa kita orang yang banyak mengingati Allah Jalla wa'ala. Pasal itu kalau kita jumpa orang yang berdosa, buat salah ikhwan, kita tak diajak kutuk mereka. Kita tidak diajak laknat mereka. Lebih-lebih apabila mereka kata mereka nak kembali balik pada Allah, kita disuruh maafkan mereka, bantu mereka, bantu beri apa saja kita boleh bagi pada mereka. Jangan buang mereka. Jangan buang, jangan cakap, oh lah baru hang nak berubah, lah baru hang teringat, dulu hang pergi mana. Dengan kita cakap lagu tu, mereka jadi putih hati, dia remuk hati, dia pergi ke tempat lain. Kita boleh buat lagu tu, kita puas hati, tapi kita tak ada nilai di sisi Allah. Tadinya kita bernilai. Bila kita bernilai, ketika mereka buat salah pada kita, kita sangat bernilai di sisi Allah. Tiba-tiba orang buat salah tu, Allah takdirkan, Allah uji kita dengan dia. Dia mai, dia minta maaf. Ketika dia minta maaf, dia pula mulia. Kita halau dia, kita pula lebih hina daripada dia. Kenapa yang kita dah tadi mulia, kita menjatuhkan martabat kita balik, ikhwan? Inilah saya teringat perkataan para ulama kejiwaan. Mereka menyatakan, kadang-kadang manusia tersilap menilai. Dia memikirkan, mendekatkan diri pada Allah dengan zikir tertentu, itu lebih mulia, lebih tinggi nilai dia daripada berakhlak dengan akhlak yang penyantun dan penyayang.
Ada orang dia merasakan dengan dia perbanyakkan zikir dengan biji tasbih itu lebih mulia daripada dia bagi maaf ke orang. Tak ikhwan. Akhlak itu lebih mulia ikhwan. Pasal itu kita tak pernah buang rasa sayang kita pada orang dalam hati kita. Kita marah dengan kesilapan orang. Kita sedih dengan kesalahan orang buat. Tetapi bila orang tu datang pada Allah, kita tak berhak ikhwan membuang dia. Kita kena pegang dia, kita kena peluk dia. Dan kita kena tahu kita juga manusia macam dia. Apa yang Tuhan uji dia tak mustahil ikhwan. 5 6 akan datang kita diuji oleh Allah. Tapi kita memohon pertolongan pada Allah. Pasal itu bila manusia ni dia tadah tangan, dia kata, Tuhan maafkanlah saya, Tuhan ampunkanlah saya, Tuhan saya bersalah, oh Tuhan maafkanlah saya, Tuhan saya hamba-Mu yang tidak berdaya, tolonglah saya Tuhan, saya dah tak ada siapa-siapa. Ketika hamba kata macam tu depan Tuhan, kita buang dia ikhwan, Tuhan buang kita. Kenapa? Kerana dia dah tak ada tempat melainkan Allah. Kita buang orang yang bergantung pada Allah, Allah nak pandang kita. Sedangkan orang ini bergantung pada Allah, walaupun dia bersalah, walaupun dia berdosa, walaupun dia tersilap, dia sekarang banyak mengingati Allah. Mana boleh kita buang dia? Kita kena tolong dia, kita kena bantu dia ikhwan. Maka inilah ikhwan perkara yang pertama yang para ulama kita, nanti kalau antum rajin dah, antum cuba tengok dalam Riyadhus Salihin. Kita baca Riyadhus Salihin kan dalam bab Ar-Raja tu, dalam bab mengharapkan Allah. Imam Nawawi menghimpunkan hadis berbagai-bagai dalam tu ikhwan. Dahsyat-dahsyat hadis. Kenapa kita kena maafkan orang? Kenapa bila kita jumpa orang yang bertaubat, kita kena syukur, kena peluk dia, bantu dia? Dalam bab tu ikhwan, Nawawi mengumpulkan hadis-hadis yang sangat dahsyat dan luar biasa ikhwan. Sangat dahsyat dan luar biasa. Antu ada masa bacalah Riyadhus Salihin di bawah bab Ar-Raja, mengharapkan Allah. Jadi ikhwan, apabila kita nak melangkah bertemu dengan Allah Jalla wa'ala, perkara yang pertama kena ada pada diri kita, banyak mengingati Allah. Perkara yang kedua apa dia ikhwan? Perkara yang kedua dikatakan sabar dalam dugaan hidup. Sabrun ala musibah. Kita sabar di atas musibah. Yang ni kita sambung ikhwan. Sebab kalau banyak sangat nanti kita tak boleh nak hadam. Kan kita sambung. Bila kita ada kesempatan, kita akan sambung. Saya ingat boleh habis malam ni, rupanya tak habis juga. Bukan pasal kertas panjang, pasal masalah orang yang bercakap tu panjang. Jadi itulah perjalanannya awal perjalanan mencari sinar kejayaan, mengingati Allah. Dan saya ulang lagi sekali ikhwan, saya ulang lagi sekali, untuk ingat pada Allah kena melihat Rasulullah. Tolong ikhwan, untuk berzikir pada Allah, tengok Rasulullah. Bukan tengok orang, jangan tengok ustaz, jangan tengok syekh, jangan tengok maulana. Tengok Rasulullah. Kalau orang bagi pada kita, hari ni awak baca zikir ni 1000 kali, jangan. Walaupun dia zikir, jangan, ikut Rasulullah. Adakah Rasulullah ajak hari itu baca zikir tu dengan jumlah tu? Jangan. Kalau ada orang kata zikir ni kelebihan dia lagu ni, kalau awak makam ini, makam lawamah, zikir dia yang ni, jangan ambil lagi. Kena tanya kat dia, di mana hadis yang sahih? Sebab amal kita tak bernilai, tak terlonjak makam kita di sisi Allah kalau kita beramal bersendirian tanpa mencontohi Rasulullah. Maka walaupun nampak bab ini macam ringan, tetapi sangat kena mengetahui sunnah Rasulullah. Bagaimana zikir Nabi, zikir pagi, zikir petang. Nabi orang yang paling dahsyat ingat Allah. Dia tak pernah zikir sampai huha lupa diri, puluh ribu sampai terputih biji tasbih. Tak pernah ikhwan, tak pernah. Oh, dia Rasulullah. Jadi kena kembali pada dia. Kena mengenal makna zikir. Kena tahu ciri-ciri orang yang berzikir. Tidak sembrono dan tidak seenak edawe. InsyaAllah ikhwan, kita akan sambung lagi yang kedua. Semoga Allah Ta'ala bagi kepada kita peluang dan ruang waktu. InsyaAllah ikhwan. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada. Alhamdulillah. Semoga Allah berkati kita semua ikhwan. Hayakumullah, barakallahu fikum, wa ila liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.